Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang menonton Mr. AK Vloggers. Okey, hari ini kita nak kongsikan tentang satu perkara yang berkaitan dengan penanggal. Okey, apakah dan apa bentuk rupa penanggal ini? Atau di belah bahagian Borneo sana dia panggil balan-balan. Kalau di sebelah Kedah dia panggil sebagai tenggelung, kalau tak silap saya lah. Okey, kali ini saya nak kongsikan tentang penanggal ini, yang mana makhluk ni fizikalnya adalah kepala kepala wanita dan membawa macam isi perut dia lah, usus apa semua. Dan itu adalah orang kata macam kisah-kisah daripada orang dulu lah, bentuk rupa dia macam mana. Ya, itulah yang orang lama ceritakan. So kita nak rungkaikan, adakah betul itu rupa dia yang sebenarnya ataupun bukan. So kali ini kita akan kongsikan tentang apa itu penanggal, dan juga kita akan selitkan sebab saya pernah bertanya kepada Tok Bugis channel, Tok Bugis. Saya minta dia punya pendapat dan pandangan dia macam mana, apa itu penanggal apa semua. So saya akan selitkan sekali pandangan daripada Tok Bugis dia punya apa yang dia bagi tahu kat saya. So saya akan sharekan lah kepada rakan-rakan semua. Dan untuk sekarang ni, apa yang ada dalam sumber Google atau Wikipedia, yang mana yang saya akan bagi tahu lah apakah itu penanggal. Okey, saya akan kongsikan apa yang ada di dalam sumber Wikipedia. Baik, hantu penanggalan atau juga dikenali sebagai hantu tenggelung di negeri Kedah atau balan-balan di Sabah merujuk kepada seseorang, biasanya wanita, yang menuntut ilmu hitam bagi sesuatu kepentingan. Mereka yang menuntut ilmu hitam ini mampu menceraikan kepala dengan badan mereka, dan kepala mereka mampu terbang dengan tali perut terurai-urai. Darah yang menitik dari tali perut mereka dipercayai berbisa dan akan menyebabkan kudis kepada mereka yang terkena. Hantu penanggalan juga disebut dalam hikayat Abdullah yang ditulis pada tahun 1845 yang menarik minat Sir Stamford Raffles untuk membuatkan gambar dan keterangan mengenai dalam buku catatannya. Mereka yang menuntut ilmu penanggalan biasanya akan menyimpan setempayan cuka bagi memerap urat perut mereka agar kecut sebelum bercantum masuk kembali ke dalam badan asal mereka. Dipercayai sekiranya tubuh mereka dijumpai orang dan diterbalikkan, kepala mereka akan bercantum secara terbalik. Dengan itu rahsia mereka akan terbongkar. Penanggalan dipercayai suka darah perempuan yang bersalin, dan sekiranya mereka menghisap darah tersebut
wanita bersalin itu akan mati akibat tumpah darah. Oleh itu, biasanya di sekeliling rumah wanita bersalin masa dahulu, rumah dibina bertiang, diletakkan daun mengkuang yang berduri. Dia percayai penanggalan takut hendak mendekati rumah tersebut kerana bimbangkan tali perutnya tersangkut kepada duri tersebut. Kalau sangkut, mati je. Ketika penanggalan terbang, ia dipercayai berupa cahaya putih berkilauan dari urat perut mereka yang terburai itu. Okey. Itu adalah daripada sumber Wikipedia. Jadi, apa kata kita dengar daripada pandangan dan juga apa yang Tok pernah nampaklah penanggalan atau penanggalan ni. So, kita dengar perkongsian daripada Tok Bugis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, maaf ya tu lambat reply ni. Jadi penanggal ni mudah aja. Penanggal ni merupakan belaan. Dia bukannya makhluk yang bebas berkeliaran macam pontianak dan juga pocong dan sebagainya. Jadi ada banyak yang dikatakan belaan daripada manusia ni bekerjasama dengan jin dan juga iblis ni. Antaranya tuyul, penanggal, kemudian hantu raya, saka dan sebagainya yang jenis belaan. Bermakna tugas penanggal ini dia hanya ada kepala dan mengikut kata orang perutnya terburai. Seumur hidup Tok belum pernah ada lagi penanggal ini muncul di depan Tok. Jadi itu menurut cerita orang. Jadi menurut faham Tok, penanggal ini ya memang wujud. Cuma yang muncul depan Tok penanggal itu bukan dengan cara perut terburai dan sebagainya. Namun ketika dia buat kerja yang orang kata tuju-tuju tu, dia akan terbang seperti tai bintang, seperti api. Api yang menyala terbang di langit. Macam tu. Itulah penanggal. Yang itu biasa Tok nampak. Namun jelmaan seperti yang orang cakap perut terburai dan sebagainya tu tidak pernah lagi muncul depan Tok yang sebegitu rupa. Kalau terbang seperti api, seperti tai bintang, itu biasa. Biasa Tok nampak. Dan itulah tuju-tuju sihir yang orang hantar. Yang dikatakan penanggal. Okey, alright, itu saja. Baik, rakan-rakan semua dah dengar daripada perkongsian daripada Tok. Dan itu adalah pandangan daripada Tok dan juga pengalaman daripada Tok lah. Dan saya pernah bertanya kepada Tok, apakah penanggal ini dia tujuan dia adalah untuk memberi kecantikan kepada punya saka ni atau penanggal ni, ataupun dan juga adakah cara untuk menghapuskan atau mengalahkan penanggal ini dengan cara terbalikkan badan penanggal ini agar dia tak boleh agar dia masuk dengan terbalik lah. So apa yang dikongsikan oleh Tok, yang mana benda ni apa yang Tok kongsikan, benda ni yang tidak pernah berlaku lah kepada dunia yang sebenar ni, dunia realiti. Dan itu hanyalah benda-benda yang ditokok tambah di dalam filem. Dan Tok juga pesan jangan jadi kaki DVD sangat. Tahu? Baik. So dengan apa yang Tok ceritakan tadi, Tok pernah melihat macam sebentuk benda, makhluk yang jenis macam api, bola api, ataupun yang jenis macam tai bintang. Nah, itu yang pernah Tok nampak. Dan saya juga ada pengalaman, pernah nampak juga benda-benda macam tu, yang mana saya akan kongsikan. Yang benda ni saya pernah nampak pada tahun, kalau tak silap saya, 2015 macam tu dah, 2010, dalam 2015
2013 atau 14 macam tu. Mana saya masa tu dengan rakan saya selalu selalu tolong seorang wak ni, kira orang kampung sini, yang mana dia bekerja di salah sebuah rumah datuk ataupun Tan Sri di Seksyen 7. Dia bekerja sebagai pengawal lah pada waktu malam. So dulu saya dengan rakan saya ni pergi ke tempat wak ni bekerja lah, di Seksyen 7 yang berdekatan dengan Seksyen 6, kawasan tu. So apabila kami selalu pergi ke sana, saya dengan rakan saya kira tolong wak ni lah. Dia selalunya time-time pukul 8, pukul 9 malam dia akan siram pokok bunga keliling kawasan rumah ni lah yang dia bekerja tu. So saya pun dengan rakan saya membantulah untuk mempercepatkan lah kerja wak ni, untuk bagi siap dengan cepat. So lepas siap apa semua, lepak dengan wak apa semua, so kami pun ambil keputusan untuk overnight sekali lah dengan wak. Wak tidur di dalam post guard tu. Saya pula tidur di tepi rumah ni lah, rumah Datuk Tan Sri ni. Dia ada macam balkoni tepi tu, kami baring kat situ. Dan masa tu rakan saya tegur, cuba kau tengok rumah banglo yang atas bukit tu. Saya tengoklah banglo atas bukit, kira tempat kami baring ni betul-betul berhadapan dengan pagar pintu masuk lah. So bila saya tengok bagi atas, dia bagi depan ni ada rumah, tapi yang saya tengok tu adalah rumah lagi atas dia, betul-betul atas bukit. Tengok ada suatu bentuk macam bola api bergerak terkeliling rumah tu lah. Yang mana Tok bagi tahu yang benda tu adalah 77. So saya pun tengok benda tu bergerak pusing. So saya fikir benda tu macam, yalah saya tak tahu sangat benda tu benda apa. So bila rakan saya bagi tahu, benda ni selalunya orang panggil penanggal. So saya fikir takkan penanggal bentuk rupa macam tu kan, kan bentuk dia macam, yalah macam dalam filem apa semua tu. So fikir balik, sebab lepas tu bila tanya orang lain, aku kadang penanggal ni dia rupanya macam dalam filem tu, kadang ada yang macam dalam bola api tu. So masa saya nampak tu, saya buat bodoh je lah. Sebab benda tu pun kat belah atas sana, rumah orang kaya sana tu. Saya tak tahulah rumah Datuk apa Tan Sri mana kat belah atas tu kan. So saya pun sambung balik baring apa semua. Masa dalam jam tengah pagi ke macam tu, saya sedar, bangun, tengok ada lagi benda tu tengah berpusing keliling dekat rumah. So lepas tu saya pun buat bodoh je lah, hantar je lah. Benda tu takkan cerita, dia pusing pun kat rumah atas tu je. So kami pun buat bodoh je lah, baring tidur. Sampailah saya dengan rakan saya dengan wak gerak balik dalam sebelum subuh macam tu, gerak balik. Yang wak ni bekerja time malam je, start pukul 8 sampai sebelum subuh lah, sebelum subuh atau selepas subuh macam tu. So itu je lah yang pernah saya nampak, iaitu jenis yang macam yang untuk kongsikan tu lah, yang untuk pernah nampak juga jenis bola api atau apa macam tak bintang. Sebab saya nampak jenis dia dia tak adalah bergerak laju, dia macam dia terbang dia keliling rumah orang atas tu lah. So tu je lah yang saya nampak. Itu je lah pengalaman yang saya pernah nampak lah, yang saya kongsikan ni. So pada rakan-rakan semua, penanggal ni mungkin buat masa zaman sekarang ni, mungkin makhluk ni dah tak berapa nak ada sangat dah. Yalah sekarang ni zaman moden apa semua, mungkin makhluk ni pernah hidup pada zaman-zaman dulu lah. Yang mana zaman-zaman dulu memang
orang-orang lama memang kuat membela saka lah untuk menjaga rumah apa semua, menjaga keluarga pada zaman dulu. So mungkin sekarang ni masih ada lagi orang yang mempunyai saka, tapi jenis saka apa saya tak tahu lah. Saka yang mungkin memang saka keturunan yang dari turun-temurun. Dan juga saya pun pernah ada seorang rakan ni, dia memang mempunyai saka lah. Orang yang dia rakan saya ni daripada Sarawak. So dia pernah bagi tahu lah yang dia pernah nak buang saka ni, tapi family dia, keluarga dia, terutamanya maknya dia bantah lah. Dia tak nak saka ni dibuang. So masih ada lagi orang yang mengamalkan saka. Walaupun dunia yang dah maju, masih ada yang mempunyai saka. Masih ada juga yang mencari bomoh untuk menyantau, menyihir orang lah, untuk buat kerja syirik macam ni. So pada rakan-rakan semua, jangan terlibat lah dengan perkara-perkara yang syirik dan juga yang berdosa besar. Baik semua, jadi setakat ini saja perkongsian kita pada kali ini berkaitan dengan penanggal. Dan insya-Allah di next video saya akan kongsikan tentang lain, ataupun saya akan kongsikan lokasi yang mana di tempat saya, kampung tempat saya tinggal ni, pernah dijumpai mayat mana yang orang mayat yang dibunuh. So dan juga jalan yang orang kata di kampung tempat saya tinggal ni, jalan yang antara jalan seram lah. So mungkin itu next video kita. InsyaAllah saya akan buat video ni yang akan datang ni, mungkin dalam masa terdekat lah. Right. So setakat ini saja. Terima kasih kepada yang menonton, dan terima kasih juga kepada yang follow, subscribe channel saya. Dan pada yang belum subscribe lagi, sila subscribe. Dan juga jangan lupa tekan like, share dan komen. Dan jangan lupa follow page Facebook saya, Mr. AK Vloggers, dan juga page Instagram saya lah, Mr. AK Vloggers, yang mana link-link kedua-dua page tersebut saya akan tinggalkan di bahagian description. Right, kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, adios.